السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sihat walafiat semua. Alhamdulillah. Puasa cukup hari ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan, yang Allah terus berikan kepada kita. Alhamdulillah, panjang umur kita bertemu lagi dengan Ramadan, bersama lagi kita dengan Ramadan, dan masya-Allah hari ini malam ketiga di sini, dan malam ni baru saya lah secara peribadi rasa jejak sikit orang kata. Jejak ni maksudnya feel sikit. Banding 2 malam sebelum ni di 2 tempat-tempat yang lain, saya masih lagi mencari tempat nak khusyuk, nak rasa jejak, nak feel tarawih, tak jumpa. Malam ni baru jumpa sedikit kata. Alhamdulillah. Jadi kalau saya duduk dekat-dekat sini, saya duduk sini ya tuan-tuan. Tuan-tuan kena rasa bersyukur atas nikmat secara khusus ini yang tak semua orang rasa tuan-tuan. Berimamkan orang Arab lagi, dia ada zauq dia tu lain tuan-tuan. Bacaan juga unik, membuatkan kita untuk lebih mengenali qiraat kita. Syekh baca qiraat Warash, qiraat Warash, lain-lain dengar, kita pun galik dengar, ada kelainan di situ. Ini saya punya minat lah. Ala kulli tuan-tuan, kekalkan berada di sini. Tuan-tuan pula dengan ada tazkirah selepas pada solat ini, dengan kita membawa tema yang saya kira cukup elok di tempat lain pun begitu, supaya tidak berlaku pengulangan, iaitu kita tadabbur, kita ulang kaji surah demi surah. Nah, malam ni kita akan masuk surah yang ketiga mengikut pada jadual yang diberikan, iaitu surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah. Saya akan bercakap sikit saja, mungkin tak sampai 20 minit, dalam 3 perkara tuan-tuan. Surah Al-Ghashiyah. Nak bincang tentang surah Al-Ghashiyah, ini saya punya cara memahami, melihat ataupun mentadabbur surah ini. Dia tidak boleh tengok satu surah itu sahaja. Surah Al-Ghashiyah duduk dalam juzuk yang ke-30, nak ujung dah kan? Nak ujung dah. Surah-surah pendek yang nak ujung ni, dia ada satu tema, satu perasaan yang tersendiri. Pertama tuan-tuan, kena bayangkan bila surah ini turun. Turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada para sahabat Nabi, iaitu ketika Nabi di Mekah kan. Di awal perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Realiti pada masa itu tuan-tuan, masyarakat Arab di Mekah kan, secara besarnya orang Arab ni ataupun di semenanjung Arab itu pada masa itulah orang tak pandang tuan. Ada 2 kuasa besar yang sedang mendominasi dunia, Rom dan Parsi. Masing-masing tak nak negara Jazirah Arab ni, semenanjung Arab, orang tak pandang, tak ada siapa nak jajah pun. Tak ada pun tuan. Mereka bukan masyarakat yang mencapai tamadun yang tinggi dan sebagainya, tapi masya-Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala, boleh lahir satu agama, boleh terbentuk satu generasi yang kedua, kemudian nanti dalam masa 20 lebih tahun tuan-tuan, makan dua-dua kuasa besar tu, Rom dan Parsi. Hebat tuan-tuan. Bagaimana bermula pembentukan generasi ini di Mekah tu, melalui, kita akan tengok melalui surah-surah ini. Ini surah pendidikan, melalui surah Al-Ghashiyah dan lain-lain tuan-tuan. Dia membentuk bagaimana masyarakat ketika itu, individu Arab yang orang kata tak pandang tu, tapi dengan surah yang disampaikan kepada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia membentuk wawasan berfikiran jauh. Pertama. Yang kedua, membentuk, mendidik menjadi orang berfikir yang terbuka, yang luas tuan-tuan. Masa itu
masyarakat itu saya sebut dengan keadaan tutup bayar tertutup. Nah, lalu datang Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa ayat-ayat Quran ini, dia memberi satu kejutan, memberi satu revolusi bagaimana masyarakat yang kalau ketika itu rasa macam tak ada masa depan, tak ada harapan. Kami ni fikir hidup tunggu mati je, ditindas keadaannya tu. Tapi marinya surah-surah ini tuan-tuan nak bagi kita feel. Mari surah ini jadi kejutan. Allah ini yang memberi harapan untuk hidup, memberi semangat untuk lebih berusaha kepada orang tu. Sebab itu orang tertarik pada Islam pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa tuan. Ini feel dia apabila kita membaca surah-surah pendek ini. Ini round yang pertama. Masuk round yang kedua, barulah kita pergi lebih lanjut dalam surah ini. Saya tak ingat nak minta tuan-tuan, kalaulah ada masa singkat ni, tuan-tuan boleh ada mushaf ataupun tengok dalam handset tuan-tuan masing-masing, pergi ke surah Al-Ghashiyah. Kita akan go through satu persatu ayat dia. Nak tengok bagaimana surah ini sebagaimana kita sebut tadi, saya lah rasa feel, rasa begitu. Allah, hebat surah ni. Kadang kita, ini penting tadabbur, penting kita ulang kaji. Satu surah itu boleh jadi biasa sangat dah duk dengar ni. Tapi dengan tadabbur, dengan kita ulang kaji ni, dia kita mari rasa semula tuan-tuan. Apa tadi surah Al-Ghashiyah? Sementara tuan-tuan cari ni, apa tadi surah Al-Ghashiyah, berbanding, nak banding setiap surah, setiap Quran ni semua ada kelebihan, ada barakah dia, tetapi ada keistimewaan lebih, yang nampak lebih daripada surah yang lain. Al-Ghashiyah secara khususnya berbanding dengan surah-surah yang seangkatan dengan dia ini, saya secara umumnya merasakan surah ini Nabi suka. Sebab dalam hadis ada sahih sebut, Tirmizi dan lain-lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam kerap baca surah Al-Ghashiyah bila tuan? Salat Jumaat. Sahabat beriwayat Nabi baca salat Jumaat baca surah Al-Ghashiyah banding surah-surah yang lain. Mana kata kena rasa macam mana Nabi rasa nak baca Al-Ghashiyah itu. Baik, semua dah sedia tuan-tuan. Al-Ghashiyah dari segi makna, apa maksud Al-Ghashiyah? Saya duk cari maksud Al-Ghashiyah, Ghashawah, meliputi. Dia salah satu daripada nama hari kiamat. Nama kiamat antara nama Al-Ghashiyah, hari Al-Ghashiyah, hari yang meliputi. Bahasa kampung saya disebut overwhelming. Tak tahu bahasa Melayu, meliputi. Paling dekat lah untuk kita rasa macam mana maksud Al-Ghashiyah ini. Kita ada rezeki tuan-tuan, Allah di sebalik ujian tu dia rezeki PKP tuan, COVID 16 kan, COVID kita meliputi seluruh dunia itu berlaku. Macam mana keadaan itu? Al-Ghashiyah, nak rasa gitu. Kiamat nanti begitu, Al-Ghashiyah, keadaannya meliputi. Semua kena, baik, buruk, orang jahat, orang baik, di mana tu semua akan lalui keadaan itu. Overwhelming, meliputi keadaan itu. Itu Al-Ghashiyah. Baik tuan-tuan, dari segi rangka surah ni berapa ayat? 20 lebih ayat dalam satu muka surat sahaja ini. Dia kita boleh pecahkan kepada 3 perenggan, 3 peringkat penceritaan. Penceritaan pertama, Allah cerita tentang akhirat, yang ni membentuk wawasan ke depan, wawasan berpandangan jauh. Bagaimana seorang manusia yang belum beriman ketika itu, dia mungkin ketika dia tahu yang jadi hamba, yang jadi orang yang ditindas, apa hidup kami ni, ke mana ni? Kita nak tunggu masa mati ya tuan-tuan. Tapi marinya Al-Quran, marinya Islam memberi wawasan masa depan. Kita ada kehidupan lagi ke depan nanti, akhirat nanti. Akhirat tu kita ada peluang untuk nak tambah, nak baiki kehidupan kita, nak jadi orang yang lebih bernasib baik. Itu menjadi motivasi untuk hidup. Ini pertama. Yang kedua, pergi bahagian yang kedua, Allah cerita tentang alam. Ini membentuk, orang kata, berfikiran terbuka, berfikiran luas. Masa tu dia fikir masalah hidup saja, masalah diri sendiri. Tapi mari surah Al-Ghashiyah dan surah-surah yang lain membuka minda dan fikiran umat Islam ketika itu untuk melihat lebih luas pada ini.
tuan-tuan. Dan yang ketiga, peringkat yang ketiga merumuskan iaitu motivasi kerja, motivasi tugas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tengok tuan-tuan. Baik, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Tuan-tuan, ni bahasa Arab, dia ada zauq dia ada feel dia. Kita ke bahasa Melayu lain dia punya lenggok dia. Kalau saya nak cerita, nak terjemah mudah, dia bukan harfiah, kita akan sebut tahu dah ke? Tahu dah ke cerita tentang hari yang meliputi? Itu permulaan. Dan tuan-tuan, Al-Quran ini ulama dapat rumuskan, Allah mulakan 100 lebih surah itu dengan salah satu daripada 10 cara. Salah satunya ialah melalui persoalan. Soalan. Allah mula dengan soalan. Hal. Sampai ke tak? Dah. Adakah sampai kepada kamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Persoalan. Kita duduk ni, saya fikir, sampai dah ke cerita tentang Ghasyiyah? Tahu tak cerita Al-Ghasyiyah ni? Itu persoalan. Nak memancing untuk kita tarik perhatian. Apa cerita dia? Masya Allah, ini cara Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, daripada ayat yang pertama sampailah kepada ayat yang 16 tuan-tuan. Baik, bagaimana dalam surah ini Allah tarik perhatian dengan soalan. Dah sampai dah ke cerita tentang Ghasyiyah, tentang kiamat ni? Kita sampai tak ni? Apa cerita dia? Ayat kedua Allah sebut wujuhu yawma idzin khashi'ah. Hari itu, hari yang akan kelihatan wajah-wajah yauma idzin, pada hari itu khashi'ah. Khashi'ah terjemah khusyuk, bukan dia khusyuk. Bahasa mudah kita bermuram durja. Hari itu wajah-wajah kelihatan, pada hari itu wajah-wajah yang apa tuan-tuan, yang suram, yang muram tuan-tuan. Amilatun nasibah. Kerana apa? Dia fikir aku usaha lebih tapi letih saja. Amilah, berusaha, nasibah, letih saja. Ini satu golongan. Allah nak sebut nanti, ini golongan yang pertama. Ada dua golongan apabila datangnya kiamat ni, kita mana satu tuan-tuan. Golongan yang pertama, golongan yang wajah-wajah pada hari itu bermuram durja. Sebab apa? Usaha, beramal, buat kerja macam-macam atas muka bumi, tapi nasibah, tapi letih saja. Allah, letih saja aku buat ni. Ini nak beri gambaran tuan-tuan, orang yang menjadi hari di akhirat nanti, yang wajahnya bermuram durja ini, bukan orang jahat dalam erti kata hari kita hari ni nampak orang ni yang buat jenayah. Bukan tu tuan-tuan, bukan itu sahaja. Yang boleh jadi banyak orang yang baik-baik dari segi akhlak, dari segi pencapaian atas muka bumi ni, dia menjadi tokoh dunia, kan? Bahasa sebut filantropis, jadi ahli kemanusiaan, labur sana sini, sumbang sana sini tuan-tuan, tapi akhirat tak ada apa. Dia beramal, amilah, dia musuh sakan tuan-tuan. Tak ada lawan lebih baik, orang Islam pun tak lawan dia, tapi akhir Allah letih saja tuan-tuan. Allah, ini amilatun nasibah, letih sebab dia tidak beriman. Sebab itu pada zaman Nabi SAW ada antara persoalan yang sahabat Nabi tanya kepada Nabi. Antaranya Sayyidatina Aisyah pernah tanya Nabi tentang Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an tokoh masyarakat Quraisy zaman sebelum Islam datang lagi. Sayyidatina Aisyah tanya Nabi SAW tentang Abdullah bin Jud'an. Macam mana dia ni? Nabi kata huwa finnar, dia dalam neraka. Masa tu Sayyidatina Aisyah pun macam rasa berat tuan, sebab terkenal Ibnu Jud'an dalam era masyarakat jahiliah. Dia seorang aktivis kemanusiaan. Dia bantu ni, dia selamatkan anak-anak yang nak dibunuh, dia tajuk orang makan, semua buat kerja baik, tapi dia tidak beriman. Tak ada apa tuan-tuan. Dan ini bukan untuk nak kata lekehnya mereka, tak, tapi kita kena rasa kesian.
Sebab itu tuan-tuan, kalau kita ada saudara kita, jiran kita, rakan sekerja kita yang baik akhlak dia, bagus dia punya sumbangan untuk kemanusiaan, tuan-tuan doakan untuk Islam. Kesian dia boleh jadi masuk dalam ni wajah-wajah yang sedih, wajah-wajah yang bermuram durja, buat amal tapi tuan-tuan nasibah, letih saja tuan-tuan. Ini golongan yang pertama. Tasla naran hamiyah, mereka akan masuk ke dalam neraka yang panas. Tusqa min ainin aniyah, ni kita baca saja tuan. Lalu diberi minum dengan mata air yang mendidih. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', makanan mereka hanyalah buah-buahan berduri, dhari'. La yusminu wa la yughni min ju', tak gemuk, tak menambah isi, tak menambah lemak, apatah lagi, dan tidak mengenyangkan pun makanan tu. Ini Allah bagi satu ciri, satu keadaan tuan-tuan. Akhirat nanti manusia akan terpecah jadi dua. Golongan yang pertama, golongan yang wajahnya sedih tuan-tuan, muram kelam tuan-tuan. Tuan-tuan, ayat ni kalau kita memahami, kalau kita menjui bahasa Arab, dia terus nampak depan, terus nampak ke depan. Allah tak sebut, dan ulama bincang kenapa Allah guna wajah. Pada itu orang yang wajah-wajah hari itu kesedihan. Allah tak sebut hal ataka hadithul ghashiyah, tidak akan sampai berita tentang ghashiyah. Hari itu ada ahli neraka, ada ahli syurga. Itu maksud dia kan. Tapi Allah tak sebut ada ahli neraka, ni ahli neraka, ni sifat dia, tak. Allah sebut orang yang pada hari itu kelihatan wajah-wajah yang sedih, yang kelam. Sebab dari wajah ni kita nampak perasaan manusia itu. Ahli syurga tak payah sebut lah, tak payah kata, tak payah kita nak orang kata nak hurai panjang-panjang. Tengok ke muka kita tahu kan. Kalau orang tu ceria, kalau orang tu sedih hari ni, dan kita boleh rasum. Kita tengoklah apa-apa musibah yang berlaku, akan nampak mula-mula kat muka kan. Muka sedih, muka rasa ni, kita Allah sedih orang ni. Apa cerita? Kita tak tahu lagi kisah dia, tapi kita dah empati dah. Ni ada masalah ni orang ni. Muka mula-mula tuan-tuan. Sebab itu akan kelihatan kita nak muka macam mana tuan-tuan ke depan nanti. Baik, habis pada ni Allah pun cerita macam mana keadaannya. Ni nak hurai panjang tuan-tuan, menarik tentang akhirat nanti, kiamat nanti. Allah sebut tentang makanan sahaja. Nah, antara azab yang kita nak nampak azab neraka ni, api lah apa semua gitu, tu ya, tapi daripada ayat ini antara azab ahli neraka lapar tuan-tuan. Lapar tu lagi terfeel. Orang lapar ni muka tu nampak tuan-tuan. Anak saya dah satu semalam, hari ni puasa, semalam nangis-nangis muka. Kita tengok dah ni, nak ambil dia, muka duk sedih, duk ni, lapar tuan-tuan. Dari muka akan kelihatan tuan-tuan. Lapar, nak makan makanan yang ada buah yang berduri saja. Kita ni pada hari ni lapar sangat tuan-tuan, tengok makanan benda yang berduri, tak lalu tak makan, rela tak makan. Tapi sebabkan lapar sangat, nak settlekan lapar perut ni, azab perut, makanlah, tak kira tahu dah berduri, makan. Itu pun tak kenyang, tak menambahkan, orang kata yusmi, tak menggemukkan. Ini azab neraka. Cukup tuan-tuan untuk tahu tentang ini. Baik, itu golongan yang pertama. Kemudian Allah sebut lagi, wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah, dan ada wajah-wajah pada hari itu na'imah, na'im, kenikmatan. Ada wajah-wajah yauma idzin, pada hari itu na'imah. Bahasa kita ceria, penuh kenikmatan, seronok. Kalau orang tu ceria, makan cukup, bahagia, isteri baik, atau suami baik, anak-anak bagus, nampak ceria muka tuan kan. Wujuhun yauma idzin na'imah, hari wajah-wajah pada hari itu na'imah, penuh kenikmatan. Li sa'yiha radiyah, kerana usaha yang dia buat, dia puas hati. Radiyah, dia redha. Allah, aku buat atau aku minta lah seberapa sangat, tapi Allah bagi nikmatnya, Allah, dia puas hati tuan-tuan. Macam kita lah hari ni, mudah-mudahan tuan-tuan, kita kena ingat tuan-tuan, rahmatullah, peringatan untuk saya sendiri, kita tak akan masuk syurga dengan amalan kita kan. Tidak ada seorang pun yang akan masuk syurga dengan amalan, sebaliknya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan lalu kita beramal bagian puluh sakan ni untuk apa tuan-tuan?
kita beramal, kita berusaha ini nak tunjuk kesungguhan supaya Allah SWT redha kepada kita, Allah ampunkan kita. Itu yang kita faham, tak faham syekh kita baca pun panjang juga, itulah juga tahanlah juga kaki tu, kesungguhan kita. Dan Allah SWT redha dengan kita, Allah SWT ganjarkan kita ke syurga, tuan-tuan. Kalau nak kira dengan nilai kita beramal ni tak jadi, tuan-tuan. Kena ingat kisah yang Nabi sebut ni ada dalam riwayat Al-Hakim tentang orang yang beramal 500 tahun atas puncak bukit di sebuah pulau. 500 tahun, tuan-tuan. Tapi tak dapat masuk syurga dengan amalan dia. Ni pendek cerita. Masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ni berita baik, good news. Kita tak akan masuk syurga dengan amalan kita, tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, perkenan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perkenan, Allah suka itu tengok kepada kesungguhan kita beramal. Jadi kita teruskan kesungguhan kita, tuan-tuan. Jadi orang yang akhirat nanti wajah dia penuh kenikmatan, nampak di wajah dia nikmat-nikmat keseronokan itu, lisaiha radiyah. Kerana yang dia buat taklah seberapa atas muka bumi, 8 rakaat je pun kan, tambah 3 kali witir, tapi Allah bagi dia pun radiyah, puas hati Allah. Fi jannatin 'aliyah, dia dalam syurga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, di dalam tu dia tak dengar benda hingga bingit ni. Fiha 'ainun jariyah, dalam tu ada mata air yang sentiasa mengalir. Fiha sururun marfu'ah, dalam syurga tu ada tempat duduk yang ditinggikan. Wa akwabum mawdu'ah, dan cup, apa panggil, gelas-gelas yang telah tersedia. Wa namariqu masfufa, bantal-bantal yang dah disusun. Wa zarabiyu mabthutha, permaidani yang dah dihamparkan. Allah Akbar. Ni tuan-tuan, orang Arab dia feel masa ni, tuan. Dia, kita mungkin tak rasa, tapi tuan-tuan kena bayang situasi ketika itu, duduk dalam khemah kan, ataupun rumah yang orang Arab ketika itu, apa perabot yang ada sekitarnya, tuan. Dalam seringkas dalam rumah Arab, tuan-tuan, dia ada dipan, dia ada sofa kan, ada sofa, tempat duduk, kemudian berhampar dengan zarabi, ni alas kaki, kita kata kapet lah. Kemudian gelas tu tak kena ambil, ada orang dah standby. Mana kata ni keseronokan, ni kenikmatan Allah. Allah beri gambar yang cukup minimum. Ni apa lagi yang nak? Pada hari tu Allah seronok sangatlah ni, tuan-tuan. Ada mata air yang ni, Allah Akbar. Lalu habis kat situ, wa zarabiyu mabthutha, dan permaidani yang siap terhampar. Jadi tuan sampai ke ayat 16 ini Allah cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita tentang akhirat. Akhirat nanti kita duduk, dia kamu ni jadi orang lah tak seberapa, orang tak kenal, orang tak hormat sangat atas muka bumi ni, tapi akhirat kita tengok. Ada dua, kita nak jadi macam mana? Kita pada hari itu termasuk dalam orang yang wajah-wajah duk sedih ke, ataupun dalam orang yang wajah-wajah kenikmatan, dan memandang ke depan, wawasan ke depan, bangkit semangat umat Islam ketika itu. Baik, habis pada ayat tu, masuk kepada ayat yang berikutnya. Afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat, tidakkah mereka perhatikan kepada unta macam mana diciptakan. Wa ilas samai kayfa rufi'at, dan tengok ke langit, awan ni macam mana diangkatkan. Wa ilal jibali kayfa nusibat, dan kepada bukit-bukit bagaimana dipasakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan tengok bumi ni macam mana dihamparkan. Allah, ini bahagian yang kedua, yang mengajar, yang membentuk luas pemikiran. Kita hidup ni bukan fikir diri kita saja, tengok akhirat jauh, dan tengok dunia ni, perhatikan makhluk, tengok langit, tengok bumi. Allah, tuan-tuan, tuan-tuan bayang masyarakat Arab kita itu yang tertutup, yang ni tiba turun ayat-ayat ini, dia mengajar keterbukaan, dia mengajar berjiwa besar, tuan-tuan Allah. Ini habis dua peringkat ini, barulah pergi pada peringkat yang ketiga. Fadzakir, ini khusus pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakir innama anta mudzakkir,
teruslah beri peringatan, wahai Muhammad, engkau hanya pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau bukan orang yang memaksa, yang menguasai. Aku cakap ni kena ikut, tak. Tugasan kau beri peringatan sahaja. Secara tak langsung tuan, ayat ni motivasi untuk Nabi. Nabi nak melaksanakan tugasan yang berat. Dia tengok depan buat, orang kata dakwah, orang tak berterima, tapi mula Allah ingatkan tadi, tengok akhirat. Tengok akhirat nanti macam mana, kemudian tengok dunia ni macam mana. Muhammad teruskan berusaha buat dakwah. Fadzakir, Muhammad terus beri peringatan. Innama anta mudzakkir, engkau hanya seorang pemberi peringatan. Lasta alaihi bimusaitir, engkau bukan orang yang memaksa menguasai. Illa man tawalla wa kafar, kecuali orang yang berpaling dan kufur. Ni isu yang lain. Fayu'adzibullahu al-'adzab al-akbar, lalu kemudian nanti Allah azabkannya dengan azab yang besar. Inna ilaina iyabahum thumma alaina hisabahum, kepada kita dia akan kembali dan ke atas kita hukuman ataupun kira-kira mereka. Tuan-tuan rahmatullah, ini 3 peringkat dalam surah Al-Ghashiyah. Baik, 2. Ketiga, ini paling ringkas. Saya sebut tadi, kita akan tadabbur ataupun ulang kaji tentang Al-Ghashiyah. 3 step. Pertama, tuan-tuan faham maksud umum atau kedudukan surah Al-Ghashiyah itu berbanding ataupun dalam kalangan surah-surah yang lain, bagaimana dia turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Baik. Yang kedua, kita dah pergi agak ke dalam tentang surah Al-Ghashiyah ini, dia punya ada rangka dia, bagaimana dipecah-pecah itu. Dan yang ketiga ni paling ringkas, kalau tuan-tuan masih ingat lagi, siapa yang ikuti kuliah sebelum kuliah terakhir Ramadan kita, antara adab yang Imam Nawawi gariskan dalam kitab Tibyan, antara adab kita membaca Al-Quran, tuan-tuan, apa benda? Kita kunci itu. Mengulang-ulang, kan? Mengulang-ulang satu ayat untuk tadabbur. Tuan-tuan tengok dalam 26 ayat ini, ada tak ayat yang tuan-tuan rasa sangkut, tuan-tuan ulang malam ni? Ulang, mudah ingat. Ustaz, saya dah hafal dah. Memang kita hafal, tuan-tuan hafal. Tapi ini satu teknik yang lain, adab yang lain yang Imam Nawawi sebut, Nabi SAW buat. Kita ambil 1-2 ayat, kita ulang, tuan-tuan. Tuan-tuan ikut agak-agak apa, tuan-tuan? Masing-masing. Yang mana ayat yang tuan-tuan akan rasa sangkut, mana tuan-tuan ulang, lepas ni tuan-tuan ulang sebut. Kalau tanya saya, tuan-tuan, saya nak ulang 2 ayat ini. Wujuhun yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah. Ulang ayat ni hari ni sebab nak baca surah Al-Ghashiyah, sangkut ayat ni. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu, golongan yang akhirat nanti wajah kita ceria. Wujuhun yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah. Wujuhun yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah. Tuan-tuan rahmatullah, saya ingat binti setakat ini, mudah-mudahan bermanfaat tazkirah kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.